para hadirin dan juga saudara-saudari yang sudah tentunya ramai mengikuti secara online. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT kerana dapat bersama-sama pada malam ini dalam siri ceramah sempena pilihan raya kecil Dewan Undangan Negeri Simpang Jeram, Parlimen Bakri, Negeri Johor, Darul Ta'zim. Alhamdulillah. Sebenarnya kepenatan kempen pilihan raya negeri, 6 negeri belum pun lagi reda sebenarnya. Sepanjang saya bergiat dalam politik, pilihan raya negeri baru-baru inilah melihat bagaimana gabungan parti-parti politik telah, kalau istilah mudah, bertempur secara politik dengan satu senario baru yang cukup luar biasa. Lebih-lebih lagi bagi saya yang sejak daripada belasan tahun berada di dalam UMNO dan selepas 50 tahun berada dalam UMNO, 36 tahun menjadi ketua UMNO bahagian, sampailah jadi menteri di 4 kementerian, berkhidmat di bawah 5 Perdana Menteri. Start daripada zaman Tun Mahathir saya jadi menteri, sambung zaman Pak Lah, zaman Datuk Najib, kembali semula jadi menteri di zaman Tan Sri Muhyiddin Yassin, dan selepas itu Datuk Sri Ismail Sabri. Tengok ujung-ujungnya daripada UMNO, sekarang saya jadi orang PAH. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan saya melalui satu pengalaman dalam perjuangan politik, walaupun pada masa ini buat pertama kali dalam masa 43 tahun saya dalam politik tanpa apa-apa jawatan. Selama 43 tahun saya sentiasa berjawatan. Ketua Pemuda Ketua Pemuda, bermula Ketua Pemuda Cawangan, AJK bahagian, Naib Ketua Bahagian, Timbalan Ketua Bahagian, Ketua Bahagian saya kata tadi 36 tahun, Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, rekod paling lama 28 tahun, jadi calon Dewan Negeri, jadi calon Dewan Rakyat, jadi ahli Dewan Negara, jadi menteri Belia dan Sukan, lepas tu jadi menteri luar bandar, lepas tu jadi menteri wilayah, kemudian menjadi menteri komunikasi. Sekarang saya sedang melalui satu pengalaman baru. Dan pengalaman baru ini adalah suatu pengalaman yang pada saya adalah sebahagian daripada rahmat Allah. Saya tak pernah bayangkan, saya tidak pernah terfikir, malah saya telah membayar yuran waktu dibuka keahlian seumur hidup. Saya membayar yuran untuk menjadi ahli seumur hidup. Bila UMNO-nya mati pada tahun 87, saya dan Dr. Mahathir dan beberapa orang lagi menjadi penaja, menghidupkan semula UMNO yang dipanggil UMNO baru pada ketika itu. Sebab itu keahlian UMNO saya, Dr. Mahathir ahli nombor 1, saya ahli nombor 124 daripada 3 juta lebih. Kira senior lah tu. 124 daripada 3 juta lebih. Senior, lebih senior pada Zahid Hamidi. 124. Bila saya masuk PAS bagi keahlian pada saya yang nombor 1,267,777. Satu perubahan yang sangat besar. Tetapi
Tuan-tuan, adik kakak sekalian, lebih-lebih lagi bila saya nak bercakap kepada orang Johor, yang sudah tentu ramai orang UMNO Johor, sahabat-sahabat saya yang akan mendengar kerana kita buat live. Saya nak mohon ampun dan maaf awal-awal lagi. Takdir yang saya lalui ini, saya lalui dengan penuh reda, tanpa sebarang rasa duka cita ataupun kesal. Kerana sebagai seorang yang berjuang dalam politik, saya memilih politik itu sebagai satu perjuangan. Saya seorang budak kampung. Tok saya seorang nelayan. Bapa saya seorang tok guru. Saya tidak pernah bercita-cita, malah tak pernah menduga pun jadi menteri. Daripada budak kampung sekarang jadi Tan Sri. Itu bukan perkara yang kita kejar, yang kita cari. Ditakdirkan begitu. Tapi yang pastinya kita memilih politik sebagai satu perjuangan. Dan secara sukarela pada waktu itu, saya memilih UMNO. Tak ada siapa suruh. Duduk di universiti lagi, pergi bayar yuran. Kerana pada kefahaman saya, politik itu, parti-parti semuanya ciptaan manusia. Manusia yang mereka-rekakan benda itu. Yang penting bukan soal partinya, tapi ada soal dasarnya. Dan pada ketika itu, UMNO yang saya kenal, yang mempunyai dasar yang sangat sama dengan PAS. PAS lebih popular kalau di Kelantan pada ketika itu. Tok guru di Kelantan banyak PAS. Ayah saya tok guru tapi tak macam mana, dia UMNO. Tapi amalan saya dalam parti daripada dulu, kerana parti tak ada perbalahan. Kerana parti tak ada perpecahan. Yang kita perjuangkan itu adalah dasar. Mungkin kerana saya datang dari keluarga UMNO, saya lebih kenal dekat dengan dasar UMNO. Yang pada saya dasar UMNO dulu, antara lain, UMNO itu dilahirkan untuk memimpin perpaduan. Itu UMNO yang asal. UMNO itu memimpin perpaduan. Dipelopori oleh siapa? Dipelopori oleh orang Johor. UMNO itu lahir, diwujudkan, dirasmikan di Johor. Hasil pemikiran daripada pimpinan Dato' On Jaafar. Kemudian konvensyen yang pertama, yang awal penubuhannya tahun 46 di Johor. Sebab itu satu ketika dulu, orang Johor, bila sebut Johor, UMNO sajalah yang dia tahu. Di awal dulu. Dan dulu waktu saya bertanding di Kelantan, nak menang punya susah. Tapi kawan-kawan saya orang Johor, kalau pilih saja jadi calon, dah boleh pergi buat bus jaket. Garanti menang. Orang Johor akan pilih UMNO saja pada ketika itu. Apa sebabnya? Antara lain, kerana UMNO itu dilihat sebagai parti yang menyatu padukan. Namanya pun Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu, menyatu padukan. Jadi syarat pertama, UMNO itu dulu menyatu padukan. Yang kedua, UMNO itu dasarnya, penubuhannya juga nak memperjuangkan Islam. Ditulis dalam perlembagaannya. Dan yang ketiga, sudah tentulah UMNO melaksanakan agenda-agenda pembangunan bagi negara. Secara ringkas, itulah 3 perkara utama. Masalahnya sekarang, UMNO hari ini sudah tak jadi macam UMNO dulu. Ini yang jadi kita semua pening. Dan saya terjebak di situ, tuan-tuan. Apabila PAS pun kalah, UMNO pun kalah. Sedangkan ni parti 2 beradik. Asalnya 1. Jarak pun beza 5 tahun je usia UMNO dengan PAS ni. Ini saja 2 parti yang wujud sebelum merdeka.
parti lain datang selepas merdeka atas berbagai-bagai sebab. Tapi parti yang berpah pulas berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang paling utama memainkan peranan, UMNO lahir tahun 46 kerana nak menentang melawan Malaya Union. 5 tahun kemudian, tahun 51 kata silap saya, PAS dilahirkan. Dan ini dua parti yang turut berunding dengan Suruhanjaya RIT waktu nak menggubal perlembagaan negara. UMNO dan PAS ada saham besar di situ. Ringkaskan cerita, apabila pilihan raya 14, PAS pun tak ke mana, UMNO tak ke mana, dan di saat itu saya orang besar parti. Saya jadi ketua penerangan di saat paling sukar isu 1MDB. Ganti orang Johor, ganti Mak Mazlan. Lepas tu bila lepas pilihan raya, bila kalah teruk, saya dilantik jadi Setiausaha Agung waktu UMNO kalah teruk. Maka bila jadi Setiausaha Agung, saya adalah pentadbir parti. Kena pula Presiden parti Zahid Hamidi terpaksa cuti kerana masalah peribadi yang terlalu banyak. Mak Hassan memangku. Saya Setiausaha Agung. Waktu itu kita fikir apa nak jadi dengan kita orang Melayu. Ini tanah air kita. Ini negara kita. Kita ramai. Tapi kuasa tak ada, dapat pada orang lain. Orang lain tu pula yang tidak nak menjalankan dasar seperti mana yang kita mahu. Satu parti liberalis, satu parti sosialis. Yang parti nak berjuang untuk menegakkan Melayu, Islam, Bumi Putera, baik UMNO, baik PAS, dah tersingkir keluar. Dua-dua jadi pembangkang. Ringkas ceritanya, akhirnya pemimpin-pemimpin duduk cari jalan. Dan ringkas ceritanya, akhirnya UMNO dan PAS jumpa kata sepakat membentuk apa yang kemudiannya dipanggil Muafakat Nasional. Saya punya seronok kerana saya tak pernah bayangkan UMNO dan PAS ni boleh duduk bersama. Dan kita dah saling maaf-memaafkan. PAS pun ada sejarah marah pada UMNO sebelum pilihan raya 14. UMNO pun ada sejarah marah pada PAS. PAS pun ada sejarah marah pada UMNO. Itu cerita lama. Kita simpan baik-baik ke belakang. Kita buat satu pemuafakatan. Ringkas cerita, keberkatan daripada muafakat UMNO dan PAS yang kemudiannya membawa kemenangan yang besar dalam pilihan raya. Dan satu daripada ujian paling besar yang kita buat di Bumi Johor waktu pilihan raya Tanjung Piai. Kalau waktu di Pahang kita letak calon orang asli, di Semenyih kita letak calon Melayu, di Negeri Sembilan kita letak calon Mak Hassan ni tahu, orang Banjar ke orang Minang kita tak tahu lah Mak Hassan. Bila sampai di Johor ni, kita nak uji buat pertama kali, walaupun UMNO Johor minta letak calon Melayu, UMNO PAS yang cadang supaya letak calon orang Cina daripada MCA. Tunggu aja dia yang cadang. Nak tengok sejauh mana kekuatan Muafakat Nasional. Marah orang waktu itu takut tak menang bila letak calon daripada kalangan orang Cina, bukan letak calon orang Melayu. Tetapi kekuatan Muafakat Nasional, tiba-tiba majoriti menang di Tanjung Piai berbelah ribu. Maka lagilah meyakinkan kita, Allah tak tipu kita. Allah suruh kita bersatu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, sampai ke akhir hayat. Suruh kita berpegang teguh pada tali Allah, satu, berpakat. Dan dalam Quran banyak diterangkan, jangan lagi kita bertelagah supaya kita ada kekuatan. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Ini semua antara pedoman-pedoman. Kalau bersatu kuat, kalau berpecah lemah. Maka seronoklah kita. Dan sekejap lepas terbentuk Muafakat Nasional, betul janji Allah. Merudum jatuh PH dalam masa 22 bulan. Tak payah goncang, tak payah jolok, tak payah buat pilihan raya. Dengan takdir Allah,
jatuh kerajaan PH. Maka UMNO dengan PAS yang kalah pilihan raya umum jadi kerajaan. Menggunakan semangat muafakat nasional. Kita bergabung dengan bersatu. Dan akhirnya, seperti yang kita tahulah yang berlaku dalam peristiwa itu. Sampai akhirnya UMNO, Mai Sabri jadi Perdana Menteri. Daripada kalah, kena tolak. Besar kekuatan itu. Tiba-tiba dalam UMNO, Presiden UMNO buat perangai. Dia nak mufarakah daripada muafakat nasional. Situ tempat saya ni tersepit. Saya berpegang kuat kepada orang Melayu, umat Islam mesti memimpin penyatuan. Sebab negara berbagai kaum ni, baik orang Cina, baik orang India, baik atau orang Melayu, kehendak dia serupa je. Dia nak negara yang aman. Dia nak kegiatan ekonomi boleh berjalan. Dia nak politik yang stabil. Dia nak tengok kerajaan bila naik, jadi kerajaan boleh kerja untuk rakyat. Bukan tonggang terbalik. Bangsa apa pun, itulah cita-cita rakyat. Jadi dalam negara yang majmuk seperti kita ni, kena ada formula. Kalau nak cari keamanan negara, nak tadbir negara, nak stabil negara, formulanya kena betul. Dan kita yakin formulanya ialah penyatuan dan kesatuan mesti bermula dengan kelompok majoriti. Itu juga yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak bentuk negara daulah Islamiah di Madinah, orang Muhajirin dan orang Ansar walaupun datang daripada Mekah dan orang yang awal duduk di Yathrib, mesti dulu disatu padukan. Kalau nak kepada kestabilan, nak kepada politik yang kokoh. Maka begitu juga negara kita. Waktu kita nak merdeka dulu, kena mulakan dengan bersatunya orang Melayu. Kalau kelompok teras yang 60%, 70% berpecah belah, semua orang akan rugi. Kestabilan negara majmuk mesti dimulakan dengan perpaduan, kesatuan dan muafakat kelompok teras, kelompok majoriti. Bukan nak bersatu padu kerana nak menganiayai orang yang lebih kecil. Bukan. Itu asabiah namanya. Asabiah Nabi tak mengaku. Umat. Laisa minna man da'a ila asabiah. Bukan pada golongan aku barang siapa menyuruh atas asabiah. Islam, kalau orang faham Islam, dia tak boleh ada perkauman. Nabi larang orang Islam daripada perkauman. Tapi Nabi suruh orang Islam, bila duduk dalam negara orang Islam, yang majoriti Islam, orang Islam sama orang Islam kena bersatu dulu. Barulah Islam itu boleh memimpin. Tapi bila kita bersatu, jangan menzalimi orang lain. Kita hanya bersatu untuk menjaga kepentingan kita yang hak bagi kita. Kita tidak boleh rampas hak orang lain. Maka apabila ada muafakat nasional, saya merasakan kita telah dapat kembali formula politik yang membolehkan kita mengurus tadbirkan negara kita. Dan buat pertama kalilah saya dapat duduk bersama dalam kabinet bersama dengan pemimpin PAS, termasuk Datuk Ustaz Idris. Dan saya tengok, oh tak betul selama ini. Ada orang kata, orang UMNO kata, PAS tak pandai memimpin. Saya tengok menteri-menteri yang duduk dalam kabinet daripada parti PAS, tak ada kurang, tak ada lebihnya. Serupa juga dengan saya daripada UMNO. Walaupun saya ada pengalaman yang lama jadi menteri, ada yang baru masuk jadi menteri, tapi prestasi mereka sebagai menteri bagus, baik, malah banyak tempat lebih baik kerana pemimpin-pemimpin PAS telah ditarbiahkan, ada disiplin-disiplin tertentu. Menteri-menteri pada PAS tak ada masalah bergaul dengan menteri Cina, India, Dayak, Kadazan yang ada dalam kabinet. Dan PAS tak pernah bawa masalah kepada kabinet, tak pernah. PAS duduk dalam kerajaan Malaysia, segala benda tak boleh nak buat kerana PAS menghalang dan sebagainya. Pemimpin-pemimpin PAS kokoh menggunakan pendekatan yang penuh hikmah dan hasanah. PAS tak pernah membawa kerajaan, membawa masalah kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri. PAS tak pernah membawa masalah dan memeningkan kepala Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri. Dan PAS pula tak pernah berebut soal nak rebut jawatan dan sebagainya. Ini yang saya saksikan sendiri. Waktu itu saya masih UMNO. Tiba-tiba bila pemimpin UMNO nak berpecah
Itu satu hal lah. Alasannya kerana PAS begitu, bersatu begini. Saya terpaksa tegur sebab yang disebut itu pada saya fitnah. Bila kata PAS yang matikan muafakat nasional, saya Setiausaha Agung muafakat nasional. Bila benda tak betul, saya kena tegur pemimpin UMNO. Jangan buat fitnah kepada PAS. Kemudian dia kata bersatu nak bunuh UMNO. Saya kata tak bolehlah macam itu. Kita memfitnah. Sedangkan saya sebut, kita tak ada duit pun bersatu tolong. Oleh kerana saya dilihat sering membela PAS, membela bersatu, saya dianggap sebagai broker. Dan Zahid tuduh saya duduk dalam UMNO kerana dia lantik sebagai Setiausaha Agung, tapi hati saya duduk dalam PAS, duduk dalam bersatu. Tuan-tuan, kalau kita dah jadi ahli syahadah, 3 parti ini kita dah terima hakikat dasarnya sama. Kita sama-sama nak perjuangkan Islam. Kita nak perjuangkan orang Melayu. Kita tidak fanatik. Kita juga ada dasar yang nak melindungi kaum-kaum yang lain. Untuk apa kita nak berbalah? Salahkah kalau saya betul waktu itu ada hati dan perasaan kasih sayang pada PAS? Pada saya tidak salah. Agama menyuruh kita begitu. Kalau saya ada perasaan kasih sayang pada bersatu, salahkah saya? Kerana agama menyuruh kita begitu. Kalau tidak, kita akan bergaduh sepanjang masa sesama orang Melayu. Saya tak serik ke kita bergaduh, kita jatuh. Maka timbul berbeza pendapat. Zahid Hamidi secara senyap pergi berunding dengan DAP, pergi berunding dengan Anwar Ibrahim. Sampai kepada pengetahuan saya, sebagai Setiausaha Agung, kami bersemuka di atas rumah Ismail Sabri, dan kita terpaksa buat penegasan. Tak setuju. Walau Zahid dah hantar surat pada Agung, sign hitam putih, sokong Anwar, sokong DAP. Kita tak sokong. Walaupun dia presiden kita, kita nak ambil atas dasar kebenaran. Tak berjaya yang itu, dia pujuk pula 15 MP, tarik sokongan, jatuh kerajaan Tan Sri Muhyiddin. Bila jatuh, kita berpakat lagi, pujuk Tan Sri Muhyiddin, supaya Tan Sri Muhyiddin turun, bagi UMNO jadi Perdana Menteri. Asalkan kita, parti-parti yang ada, jangan berpecah. Rakyat duk berjuang dengan COVID, soal nyawa rakyat, soal pekerjaan rakyat waktu itu. Tapi Presiden UMNO tak peduli. Dia nak juga bawa jalan perpecahan. Maka kita kata jangan buat pilihan raya, dia nak buat pilihan raya. Akhirnya bila Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri bubarkan parlimen, tuan-tuan tahu apalah berlaku. Dia dah berlaku. Kami-kami yang dianggap tak menyokong beliau, maka dia tak bagi jadi calon. Setengah tu bila tak bagi jadi calon macam Tan Sri Syahidan, dia bertanding atas parti lain. Saya juga ditawarkan oleh Tok Guru Haji Hadi untuk menjadi calon di Ketereh. Tapi saya pilih untuk tidak bertanding. Watikah dah diberi pada saya dah. Tapi saya tidak berhasrat nak meninggalkan UMNO. Tak jadi calon, tak apa. Saya terus kerja untuk UMNO. Tak puas hati, lepas pilihan raya, terus pecat saya jadi ahli UMNO. Jadi tuan-tuan, sekarang ini saya cuma nak beri nasihat kepada UMNO supaya UMNO jangan dibenci rakyat. Kita kena dengar suara rakyat. Jangan kita sombong kerana kita orang besar, kita tak nak dengar suara rakyat. Tapi kalau mengikut firasat saya, suara rakyat yang saya dengar ialah rakyat suka tengok parti-parti utama orang Melayu Putra ni bersatu. Di atas berpecah, rakyat tidak. Saya kata, oh tidak, UMNO kata, tak apa pergi Solo, tinggalkan PAS, tinggalkan bersatu. Pergi Solo boleh menang. Saya kata jangan pergi Solo, nanti UMNO kalah. Oh tak nak pakai saya. Tak apalah tak nak pakai saya. Masuklah pilihan raya. Akhirnya apa jadi pada UMNO dalam pilihan raya umum? Rakyat tak berpecah di bawah. Rakyat akhirnya tolak UMNO dalam pilihan raya umum yang lepas. Menyebabkan UMNO kalah teruk dalam pilihan raya UMNO yang lepas. Apa yang saya cuba nak elak berlaku, sudah pun berlaku. Saya kata, baiki diri cepat-cepat. Orang marah kerana cara pimpinan UMNO. Saya kata, tukar pimpinan cepat-cepat. Ganti supaya rakyat jangan marah. Dah marah pula pada saya. Saya tak ada peribadi. Saya bukan saja tak tukar. Rakyat bagi mandat, no Anwar, no DAP. Kita dapat 30 kursi yang patutnya boleh bentuk kerajaan di kalangan parti orang Melayu, orang Islam. Kita berpecah daripada orang Melayu Islam, ambil 30 kursi, bagi angkat DAP jadi kerajaan
dan angkat Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Saya kata perbuatan ini akan menyebabkan orang Melayu lagi marah pada UMNO. Takdir Allah berlaku pilihan raya negeri. Dan terjadilah apa yang terjadi. Saya cuba nak menyelamatkan UMNO sebenarnya. Sebab saya fikir UMNO tak boleh bersendirian. PAS juga tak boleh bersendirian. Bersatu juga tak boleh bersendirian. Kalau kita nak kuat, gabungkan tiga ini. Tak usah tamak. Bagi-bagikan apa yang ada. Runding. Sama-sama kita. Yang penting kuasa induk berada di tangan orang Melayu dan orang Islam. Supaya kita boleh beri keadilan dan kebaikan kepada semua Islam dan bukan Islam. Dan negara kita berada dalam politik yang stabil. Itu yang dapat saya fikir sebagai pejuang politik yang lama. Tapi Zahid Hamidi kata tak payah. Boleh bawa ini jajaran baru. Gabung dengan DAP. Saya kata gabung dengan orang DAP. Orang Melayu akan tolak UMNO. Oh tak. Buat juga. Datang pilihan raya negeri. Tak pernah berlaku dalam sejarah UMNO. Di Terengganu kosong. Dan pilihan raya parlimen itu berapa? 7 negeri kosong. Satu kursi pun tak ada. Negeri Melaka satu kursi pun tak ada. Di Selangor satu kursi pun tak ada. Di Penang, di Perlis, di Kedah, Kelantan, Terengganu satu kursi pun tak ada. Tak serik. Tak nak dengar juga suara rakyat. Buat pula benda yang rakyat tak suka. Datang PRU baru ni. Kalau yang dulu parlimen 7 negeri kosong. Yang kali ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Di Kedah kosong, di Kelantan kosong, di Terengganu kosong. Selangor tinggal 2 kursi. Penang tinggal 2 kursi. Orang jangan fikir orang Melayu tak berani tinggalkan UMNO. Jangan masalahkan orang lain. UMNO kena salahkan diri dia sendiri. Waktu dia nak buang saya, nak buang Syahidan, nak buang menteri-menteri ni tuan-tuan, tak apalah. Kononnya bila buang orang macam saya, maka bersihlah UMNO, UMNO jadi kuat. Jadi kuat ke UMNO sekarang? Kalau Anwar Musa ni jahat, tak apalah, jahatlah saya seorang. Takkan Syahidan pun jahat. Buang Syahidan, takkan KJ pun jahat. Takkan Ma'is Sabri pun jahat. Takkan Isyamuddin pun jahat. Takkan Arham Baba yang tak cakap banyak pun jahat. Takkan Halimah Sadiq pun jahat. Hisham jahat. Semua orang jahat. Sebenarnya jahat kerana tak sokong pembawaan Zahid. Itu saja. 12 menteri. 12 semua sekali kena buang. Maka Zahid dapatlah jadi Timbalan Perdana Menteri. Saya dah beritahu awal lagi. Tujuan dia nak dapat sesuatu untuk dia. Hari ni dia dapatlah. Saya tak nak ulah dah. Biarlah. Biar rakyat menilai sendiri. Saya dah cakap benda ni berbuih mulut. Kerajaan perpaduan ni bukan kerajaan lepas pilihan raya. Bukan kerajaan yang agung suruh. Ini kerajaan dah berpakat bulan 8, bulan 9, 2020 lagi dah susun nak buat benda ni. Agenda-agenda termasuk yang berlaku hari ni. Semua benda dah susun. Tak peduli suara rakyat. Manipulasikan juga untuk capai cita-cita peribadi. Seorang nak jadi Perdana Menteri, tak kira apa cara, yang seorang lagi nak menyelesaikan masalah diri dia. Jadi bila datang pilihan raya ni, tuan-tuan, ini takdir Allah. Pilihan raya umum, kamu tak nak belajar. Tuhan datangkan pilihan raya negeri. Pilihan raya negeri, kalah teruk, kamu tak nak belajar. Tuhan datangkan lagi pilihan raya kecil di Johor. Kalau rakyat di Johor ni beri signal yang kuat kepada kerajaan pimpinan Anwar dan Zahid, pun tak nak lagi. Tuhan hantar lagi satu pilihan raya di Pahang. Boleh saja sama-sama kita orang atas nak ugut, nak berlawan. Tapi rakyat tak takut pada ugutan kerajaan. Ini yang saya perhatikan. Rakyat tak takut. Rakyat Kelantan tak pernah takut dengan ugutan kerajaan pusat. Rakyat Terengganu tak pernah takut dengan ugutan kerajaan pusat. Rakyat Kedah kena ugut. Menteri besar dia kena ugut. Lagi ugut, lagi banyak rakyat lagi bangkit menentang kerajaan yang zalim. Seperti mana yang cuba ditunjukkan oleh kerajaan yang ada sekarang. Jangan fikir rakyat takut kerana kita jadi kerajaan. Tolong dengar suara rakyat. Rakyat tak suka pada perpecahan. Rakyat nak tengok orang kita semua ni bersatu padu. Kalau UMNO tak sedia bersatu padu, orang UMNO di akar umbi sekarang ini berbondong-bondong mengundi Perikatan Nasional kerana dia lihat Perikatan Nasional lebih jujur, lebih konsisten dalam perjuangan politik. Inilah senario yang sedang berlaku.
Maka sekarang ujian ini datang ke Johor, yang saya kata, negeri tempat lahirnya UMNO. Orang Johor rata-rata banyak sayang pada UMNO. Tetapi akhirnya, kerana salah UMNO sendiri, orang Johor pun sekarang ini sudah tidak teragak-agak dan makin ramai meninggalkan UMNO. Salah siapa? Salah UMNO. Kalau UMNO tidak menyelamatkan diri dia sendiri, dia terus melakukan kesilapan-kesilapan seperti yang sedang mereka lakukan sekarang. Apa jawatan, apa pangkat yang dia ada sekarang pun tak akan dapat menyelamatkan UMNO. Itu ramalan saya. Sebab tu saya, bila saya dibuang daripada UMNO, saya tak nak duduk dan menangis, menunggu nak untuk masuk semula UMNO. Orang nak pujuk saya untuk buat rayuan, saya kata no, saya tidak akan merayu. Macam mana saya nak merayu? Kerana saya berpegang pada pendirian saya. Saya nak tengok muafakat nasional diteruskan. Tak ada secara politik, secara NGO pun saya carry. Bukan saya yang mendaftarkan muafakat nasional, orang Johor yang daftarkan. Orang Batu Pahat. Zahid tuduh saya mendaftarkan MN senyap. Bohong, fitnah. Yang mendaftarkan MN saya pun tak tahu. Orang Batu Pahat, kawan Fuad Zakashi. Dia yang mendaftarkan MN NGO. Bila saya dah kena buang daripada MN, baru dia bawa sijil tu kepada saya, minta saya hidupkan MN. Berdasarkan kepada dasar dan matlamat perjuangan MN ketika itu. Jadi sekarang ini, saya reda saja. Berjuang dalam politik tanpa jawatan, tanpa kedudukan, tanpa apa, tak ada masalah. Tapi saya terus memperjuangkan untuk mencari jalan mengajak orang Melayu berhentilah politik berpecah belah kalau orang Melayu, orang Islam nak selamat. Dan politik negara kita ini tak boleh ada kerajaan perpaduan yang mana perpaduan itu perpaduan yang palsu. Perpaduan yang ada ini perpaduan yang palsu. Kerana perpaduan yang tidak berteraskan kelompok masyarakat Indo, dia tidak akan dapat bertahan lama. Sebab tu kita kena kembali kepada dasar dan formula yang boleh menjamin kestabilan jangka panjang. Tak dapat lari daripada kena bermula macam awal pembentukan negara kita. Kaum Bumi Putera, orang Melayu, umat Islam terlebih dahulu kena belajar untuk bersatu padu sesama kita. Kalau sesama kita ahli syahadah dan kaum Bumi Putera pun tak boleh bersatu padu, jangan fikir bersatu padu secara fake dengan parti-parti yang lain yang ada itu dapat kekal. Dan sekarang terbukti. Bila Nur Jazlan, Ketua UMNO bahagian Pulai kata, untuk nak membantu UMNO dapat sebulan percaya orang Melayu, DAP hendaklah gugurkan perjuangan sekular, negara sekular dia, dan juga konsep Malaysia dia. Tak ada 48 jam, Anthony Loke terus jawab, DAP akan mengekalkan, memperjuangkan dasar negara sekular dan dasar Malaysia. Tengok DAP tak berganjak. Itu semua punca balah, punca bergaduh lah tu. Sebab kalau UMNO terus junjung dasar itu, orang UMNO kena bertanya diri dia, dasar itu bercanggah dengan Islam. Kenapa kita tak ambil dasar itu? Sebab dasar itu bercanggah dengan Islam. Politik orang Islam ada kaedah di mana kita kena buat benda betul di dunia, dia kena betul di akhirat. Tak boleh nak buat ikut suka pemikiran akal kita. Itu bezanya kita sebagai orang beriman ada panduan dia. Kenapa kita menentang negara sekular? Kerana negara sekular tak mengambil tanggungjawab agama dalam urusan pentadbiran. Itu maknanya sekular. Sedangkan kita, waktu nak luluskan perlembagaan negara kita, perlembagaan asal waktu Malaya Union, negara ini negara sekular. UMNO, PAS, MCA, MIC pergi berunding dengan Lord Suruhanjaya RIP. Akhirnya ambil jalan tengah. Malaysia ini, Tanah Melayu ini, kena jadi negara yang beragama. Ditulis dalam perlembagaan, Islam adalah agama bagi Persekutuan Tanah Melayu. Satu-satu negara yang diberikan agama kepadanya adalah Tanah Melayu. Kenapa? Sebab kita tolak cadangan jadikan negara ini sekular. Apa makna sekular? Urusan agama, urusan peribadi. Bukan urusan negara. Tak boleh. Negara kita ini, siapa pun merintah, urusan agama kena ambil tanggungjawab kerajaan. Kena guna dana kerajaan, duit kerajaan untuk menegakkan syiar Islam.
nak buat masjid, nak gaji imam, nak gaji guru, kelas kafah dan sebagainya, mesti menjadi tanggungjawab negara. Kenapa? Itu pilihan kita, kerana kita tak mahu negara kita jadi sekular. DAP di bawah idea Lee Kuan Yew, dia nak mengasingkan urusan agama letak tepi. Ini urusan politik. Sekarang UMNO Zahid membela itu. Ini masalah besar. Begitu juga konsep Malaysia. Lee Kuan Yew cuba nak menolak kerana dia nak bawa dasar sama rata. Dia tak mahu ada bumi putera bukan bumi putera. Bila dia keluar daripada tanah Melayu, daripada Malaysia, DAP buat deklarasi setapak tahun 67 mengisytiharkan perjuangan mensamaratakan hak rakyat warga negara. Secara tak langsung, secara halus mengantai syarat tak ada bumi putera dan bukan bumi putera. Sekarang kalau UMNO dah tak berani, Nur Jazlan cakap Presiden UMNO yang membela DAP. Jadi ke mana nak pergi UMNO ni? UMNO sebuah parti yang mendukung perjuangan orang Melayu sejak asal dulu. Datuk On berupah pulas menentang dasar Jos Solai dan nak mempersamakan hak kerakyatan. Rakyat Johor di bumi Johor inilah perjuangan itu dinyalakan dan disuarakan oleh Nur Jazlan, generasi baru. Zahid Hamidi Pancung, Ketua Pemuda daripada Melaka, buat pendirian Pancung. Kenapa? Zahid tak boleh lepaskan DAP sebab dia bagi dia talian hayat dia ada pada DAP. Jadi bila datang pilihan raya ini tuan-tuan, bukan hanya soal Dr. Mazri sebagai calon. Pilihan raya ini merupakan referendum, sambungan referendum rakyat yang sangat penting. Walaupun 6 negeri rakyat dah bagi signal menyokong Perikatan Nasional, majoritinya tak komplit kalau tidak ada isyarat daripada Johor. Sebab dalam masalah ni, jadi masalah kita ni dibawa oleh UMNO. Dan UMNO itu pengkalannya Johor. Nak beri isyarat pada Presiden UMNO, walaupun dia cuba pecat gantung Hishamuddin, dia turunkan Menteri Besar Hasni, dia pecat Halimah Sadiq, dia pecat Adahan Baba yang tak menyokong dia, tapi saya percaya ahli-ahli UMNO di Johor ini sedang memerhatikan perkara itu. Sekarang peluang orang Johor, terutama sahabat-sahabat saya orang UMNO Johor, sahabat saya ramai di Johor ini, Ketua Bahagian Bakri ni pun pegawai saya. Datuk Fuad Tukiran, itu pegawai khas saya. Dia faham sangat tentang peristiwa-peristiwa berlaku sebab dia tengok pada dekat. Waktu saya jadi Ustaz Agung, dia pegawai saya. Sebab tu pada saya, pilihan raya di Johor ini amat penting. Pertama, bagi orang Melayu, orang Islam, mampu ke tidak orang Melayu, orang Islam di Johor tunjukkan undi jangan berpecah-pecah. Saya tak sentuh soal orang Cina. Orang Cina dah pandai lama, dah pandai politik. Duduk dalam parti macam-macam, time mengundi, dia mengundi satu tempat aja. Orang India apa belum pandai? Orang India parti orang India berterabur. Tapi orang Cina dah pandai. Dia tahu dia tak ramai. Dia sekarang cuba letakkan undi dia hanya di bawah satu parti. Di bawah parti DAP. Tapi itu pun orang Cina dah mula sedar. Beri kepercayaan begitu pada DAP. Mereka tak dapat apa yang DAP nak buat. Orang Cina nak jaga pendidikan dia. DAP tak perbaiki pendidikan orang Cina. Orang Cina dia nak berniaga. Dia nak ekonomi baik. DAP tak bantu memperbaikkan ekonomi. Sekarang ni orang Cina walaupun beri sokong pada DAP, DAP tak bayar balik sokongan orang Cina. Dan makin ramai orang Cina dah mula berfikir tentang DAP. Kalau orang Cina pun dah mula turun sokongannya pada DAP, apa hal yang UMNO nak membela DAP ni? Dan apa hal UMNO cuba nak memecahkan undi orang Melayu ni? Sebab tu pada saya, seperti mana berlaku di utara, walaupun kita UMNO dari segi mengundi secara taktikal, cara yang membawa keuntungan. Walaupun kita duduk dalam UMNO, kita bersatu di bawah satu wadah. Dan wadah terbaik pada masa ini yang mengekalkan semangat nak menyatu padukan, yang tak benci pada UMNO, yang sampai sekarang pun duk mengajar UMNO walaupun UMNO menyindir Tuan Ibrahim kerana nak ura-ura nak mengajak UMNO balik semula. Orang UMNO sebagai dia masih sombong.
Tapi dasar PAS, dasar bersatu kekal. Kita mahu ajak orang Melayu semua bersatu termasuk UMNO. Maka tidak salah bagi ahli UMNO akar umbi, walaupun dia adalah UMNO, dia bagi undi pada Perikatan Nasional dalam pilihan raya ini. Ini kebijaksanaan politik yang diperlukan sekarang. Pertama, dengan orang UMNO mengundi calon Perikatan Nasional. Pertama, orang Johor menunjukkan Melayu dan Bumi Putera Johor undinya tidak berpecah walaupun dalam parti lain-lain. Kedua, membuktikan semangat muafakat nasional terus dipertahankan untuk di negeri Johor. Ketiga, ini peluang terbaik orang Johor nak membetulkan pucuk pimpinan UMNO dengan memberikan satu isyarat bahawasanya kalau kamu terus buat perangai macam itu, parti akan kalah. Keempat, membuktikan bahawasanya orang UMNO Johor tidak berhasrat nak melabur undi untuk memperkuatkan DAP. Maka dalam pilihan raya ini, amatlah wajar berikan sokongan kepada Dr. Mazri yang mewakili kita semua. Walaupun ada orang nak fitnah, PAS ni parti lebay lah, PAS ni begitu. Tuan-tuan, itu PAS zaman dulu. Sebab tu PAS dulu kursi tak banyak. Sekarang ni PAS sekarang ni lebih besar pada UMNO. Kena ingat. PAS sekarang bukan PAS dulu. PAS sekarang Menteri Besar Terengganu, jurutera penerbangan, aeronautic engineer. Saya PAS, saya town planner. Ahli Dewan Negeri Kok Lanah yang menggantikan kawasan saya, seorang accountant. Ahli Dewan Undangan Negeri Melor di kawasan kampung saya, rumah saya, seorang peguam. Dan ada juga ulama. Jadi PAS sekarang ini telah mengambil jalan dan pendekatan yang bersesuaian berdasarkan pengalaman pada masa lalu. PAS ini bukan lagi macam PAS dulu. PAS sekarang ini akan membuktikan kita dalam PAS boleh buat lebih baik untuk rakyat. Mana tuan-tuan tak? Orang main politik tak ada panduan agama, dengan orang berpolitik ada panduan agama. Serupa ke tidak? Kalau orang berpolitik nak pakai akal dia saja, Tuhan dah kata akal manusia ni ada had, ada batas dia. Sebab tu dia datangkan agama sebagai panduan hidup kita. Agama Islam itu sebagai rahmatan lil alamin. Cuma dalam PAS memang betul. PAS memperjuangkan politik, tapi politik yang disandarkan pada agama. Saya duduk dalam UMNO berjuang untuk agama juga. Tapi dalam kegiatan biasa, agama tu duduk last sekali. Hal peribadi dulu, hal projek dulu, hal jawatan dulu. Nak bertanding jawatan dalam bahagian berjuta habis. Kenapa? Ngejar jawatan. Saya tengok budaya dalam PAS tak ada. Tak ada berebut nak jadi calon. Tak ada bila dinamakan seorang calon, maka masing-masing boykot dan sebagainya. Tak ada begitu. Jadi baru ni pilihan raya, bila saya tak jadi calon, orang UMNO dia menyindir saya. Kawan-kawan saya dalam UMNO kata, padahal muka Tan Sri Anwar masuk UMNO tak jadi calon pun. Saya kata, jangan suka saya dengan neraca UMNO dulu. Neraca UMNO kalau tak jadi calon, calon sama sendiri pun dia cah keting. Saya dah masuk PAS, saya kena ikut budaya PAS. Dalam PAS tak bubuk jadi calon. Kalau saya tak jadi calon pun tak ada masalah. Yang penting perjuangan tu kena benar, perjuangan tu kena betul. Jadi saya happy saja duduk dalam PAS, tak ada masalah. Nah, jadi di sini saya harap saya sebagai bekas Sesat Agung UMNO nak menyeru kawan-kawan daripada UMNO peringkat akar umbi. Alhamdulillah ramai tadi datang jumpa saya tengah hari petang, dan saya kata saya 3 hari saya duduk saja di sini. 3 hari 3 malam, 4 hari 4 malam saya duduk di sini. Kenapa? Kerana ramai orang UMNO senyap-senyap menelefon. Tadi pun ada yang datang ke bilik berkongsi pandangan, dan saya gembira. Kerana ternyata orang UMNO akar umbi mempunyai kesedaran yang sangat tinggi. Dan mereka tidak teragak-agak seperti mana telah disaksikan oleh rakan-rakan dalam PRU negeri baru-baru ini. Orang jelas, orang UMNO mengundi Perikatan Nasional. Dan kalau Perikatan Nasional kuat, UMNO juga yang untung. Sebab yang boleh menyelamatkan UMNO hanya Perikatan Nasional. Untuk membawa balik UMNO, letakkan atas landasan yang betul. PAS tidak akan tamak. Bila Tuan Ibrahim mempelawa UMNO secara umum, bukanlah pelawak secara khusus, secara umum untuk menyatakan PAS ni terbuka, orang UMNO menghina PAS. Adakah sekarang ni setengah orang UMNO suka menghina ulama, suka menghina ustaz, suka menghina orang pakai serban,
suka menghina orang pakai kopiah. Tapi lunak saja kita membela DAP. Ini apa ni? Kita sendiri tak berapa kuat agama, jangan kita menghina orang agama. Kita sendiri tak banyak ilmu tentang agama, jangan kita menghina ustaz-ustaz. Kita sendiri tak mahu jadi alim, jangan kita menghina alim ulama. Ini budaya apa yang tanam pada orang UMNO? Hari-hari sekarang ni, kutip maklumat, kutip video lama dan sebagainya untuk menghina PAS. Waktu Muafakat Nasional, waktu PAS dengan UMNO duduk bersama dulu, aman damai, tak ada dah buruk-memburuk sama Islam. Tapi bertahan hanya 9 bulan. Now balik kepada perangai lama balik. Hari-hari tak ada kerja lain, bergaduh sama sendiri, menghina sama Islam, menghina ustaz, menghina ulama. Apa tu? Nafsu politik. Sekarang elok kita kembali kepada pangkal jalan. Caranya memang berliku. Tidak dapat tidak. Pilihan raya ini bukan pilihan raya UMNO. UMNO tak ada calon. Di Pulai pun tak ada calon. Di sini pun tak ada calon. Jadi orang UMNO kena fikir. Nak undi calon amanah. Calon amanah tu dilahirkan oleh DAP. Calon amanah tu diberikan tempat-tempat yang mana nyawanya duduk di halkom DAP. Undi amanah artinya menyokong DAP. Kalau undi amanah, Bakri ini selama-lama lah duduk bawah amanah. Hari UMNO duduk melopong lah sepanjang masa. Jalan yang paling baik bagi kawan-kawan UMNO di Bakri ini, utamakan dulu penyatuan orang Melayu dan Bumi Putera di bawah lambang Perikatan Nasional. Oh, kenapa belok Perikatan Nasional? Tidak. Bila kuat Perikatan Nasional, inilah tempat yang UMNO juga akan turut bernaung di bawah dan bersama Perikatan Nasional jangka panjang. InsyaAllah. Itu doa kita. Kok mana pun kita kena cari satu payung yang semua orang boleh duduk. Kita tak perlu benci Perikatan Nasional kerana namanya Perikatan Nasional. Kita mesti ada satu platform. Sama ada nak duduk direct jadi ahli Perikatan Nasional ataupun BN, PN dihidupkan semula. Sewaktu mana kita ada kerajaan dulu, itu terpulang. Tapi pokoknya orang UMNO tak boleh memanjangkan persengketaan dengan PAS, tak boleh memanjangkan persengketaan dengan Bersatu. Kalau kita nak kuat. Kalau tidak, UMNO akan hancur. Orang Melayu, orang Islam tidak akan menunggu UMNO. UMNO akan ditinggalkan di tepi jalan. Orang Melayu, orang Islam akan bersatu di bawah satu payung baru. Kita akan terus bergerak ke hadapan. Dengan izin Allah, kalau UMNO atau pemimpin UMNO tak nak juga tolong Perikatan Nasional, insya-Allah bila Allah SWT izinkan, Perikatan Nasional tetap akan mengambil alih tampuk pemerintahan negara dengan ditunjangi oleh orang Melayu dan orang Islam, insya-Allah. Jadi itulah saja seruan dan permintaan saya, tuan-tuan dan giliran Ustaz Idris. Ada 1 jam lagi. Saya ucap terima kasih banyak-banyak pada sahabat-sahabat saya, khususnya orang UMNO. Tak mau masuk UMNO, tak mau masuk PAS macam saya, tak mengapa. Nak duduk dalam UMNO, tak mengapa. Tapi tindakan politik semasa pilihan raya hendaklah tindakan yang bijaksana, yang memberi keselamatan untuk jangka yang panjang. Jadi saya menyeru ahli-ahli UMNO di akar undi, bersatulah di bawah satu payung saja untuk pilihan raya kecil ini. Jangan pecah-pecah kecilkan undi. Kalau kita berpecah, bertepuk tanganlah DAP. Kalau kita bersatu, itulah amaran yang boleh kita berikan kepada orang yang nak memusuhi kita, di mana kita sebenarnya tak boleh berpecah. Dan caranya ialah semua kita kena keluar mengundi beramai. Jangan tak keluar mengundi. Ada yang kata tak nak keluar mengundi lah sebab tak ada calon UMNO. Jangan. Mengundi ini satu kewajipan. Satu kewajipan. Kalau kita hanya tak keluar mengundi, selesai masalah kita seorang. Masalah ramai tak selesai. Kena semua sekali keluar mengundi dan memberikan undi kepada Perikatan Nasional. Mudah-mudahan kita akan menuju ke arah jalan yang lebih baik, insya-Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.